Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wal din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi. Tamassaka bi sunnati wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa nshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa yad'u bi du'ahi Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha tuan-tuan tuan-tuan muslimin ahli jemaah Surau Solihin Kampung Dusun Batu Putih Kampung Tusian dari Mahmudullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam hari Rabu, malam Khamis ini 6 Rajab 1440 Hijriah bersamaan 17 betul 17 Februari 2021, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib yang dipimpin oleh tuan imam kita, Tuan Haji Marani, yang merupakan pengurusi surau kita ini, merangkap imam Masjid Jami' An-Nur daerah Kampar. Kita berdiri, bertaslim, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa dipimpin oleh beliau, termasuklah doa kunut ya, yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah SWT akan menerima permohonan dan munajat dari kita, dan menjauhkan kita dari segala bala bencana, musibah, wabak penyakit, terutamanya wabak COVID-19 ini, insyaAllah. Dan baru besok negeri kita ini akan kembali kepada keadaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana ada beberapa pelonggaran yang diberi. Kita melicinkan lagi urusan-urusan kehidupan kita juga, untuk memudahkan kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan lebih baik. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita semakin menghampiri bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Rajab adalah gerbang pertama sebelum bulan Ramadan, dan kemudian ini nanti bulan Sya'ban. So kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita pada 3 bulan yang disebut dalam doa Nabi sebentar tadi, iaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan akhir sekali bulan Ramadan. Untuk keyakinan kita, akidah kita, kepercayaan kita, ya, Allah SWT akan memperkenankan doa kita, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kita teruskan dengan pengajian kitab Sifat 21 Pengenalan disusun oleh Tuan Guru Fadilatul Syekh Ustaz Muhadir Al-Haji Jol Al-Shini As-Sarawaki Hafizahullah Ta'ala. Kita membincangkan seterusnya di dalam bab sifat Mukhalafatuhu lil hawadith. Telah kita bincangkan pada bulan lepas pengenalannya. Apakah yang dikatakan sebagai mukhalafatuhu lil hawadith, sebagai salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kumpulan kecil sifat al-salbiyah. Kan? Kumpulan salbiyah ini maknanya sifat-sifat dalam kumpulan sifat kecil salbiyah ini menolak semua yang negatif pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang negatif pada Allah SWT itu tertolak dengan adanya sifat di dalam kumpulan kecil sifat salbiyah ini. Termasuklah mukhalafatuhu lil hawadith, kerana
sifat mukhalafatul hawadith menafikan sifat yang negatif untuk Allah SWT, yang tak layak untuk Allah SWT. Apa dia? Menyamai sesuatu yang baru, itu tak layak bagi Allah SWT, negatif. Sifat itu hanya layak untuk makhluk. Maka Allah Ta'ala memiliki sifat yang bercanggah, yang berlawanan sama sekali, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala itu berlawanan, bercanggah dengan semua yang baru. Semua yang baru itu makhluk Allah Ta'ala. Sebab kita dah mengaji sifat sebelum ni, sifat qidam. Allah Ta'ala itu qidam, lawannya Allah Ta'ala itu qadim, lawannya hadis. Wajib qadim, mustahil hadis. Kita sendiri mengakui Allah Ta'ala itu qadim, bukan hadis. Maka macam mana Allah Ta'ala boleh bersamaan dengan tiap-tiap yang bersifat hadis? Mana boleh? Betul Allah Ta'ala itu wajib baginya bersifat bercanggah dengan segala yang baru. Itu yang kita huraikan sedikit bulan lepas sebagai pengenalan. Maka kita lihat kepada muka surat 127, dalil naqli. Apakah dalil dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi yang berbentuk nas tentang sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Yang pertama sekali firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un. Surah Al-Azim. Maksudnya tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifatnya dan pentadbirannya. Ayat surah Asy-Syura ayat 40, ayat 11. Ayat 11. Begitu juga ayat yang kita selalu baca, ayat akhir surah Qul huwallah, surah Al-Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak akan ada untuknya yang bersamaan dengannya sesuatu jua pun. Itu maksud dia. Maknanya tak ada satu pun dia dalam alam ini yang menyamai Allah SWT, baik zat, baik sifat. Tak ada. Allah Ta'ala dah tepis awal-awal. Sebab itulah wajib Allah Ta'ala itu bercanggah dengan segala yang baru. Lawannya bersamaan dengan segala yang baru. Wajib dia bercanggah dengan yang setiap yang baru. Mustahil dia bersamaan dengan setiap yang baru. Formula tu masuk je sifat Allah Ta'ala tu, dia kena semua. Kan kita dah bagi formula tu kan, Allah itu adalah wajib ada, wajib ada, mustahil ada. Formula formula macam formula matematik kan. Masuk je apa-apa angka dalam formula upah tu, dia akan jadi jawapan dia sama. Tak lari, takkan lari. Masuklah apa benda pun sifat 20 dalam formula sifat Allah itu, jadi dia sama. Takkan berlawanan, takkan ada keraguan di situ. Tak ada persoalan, tak ada. Kan? Baik. Allah alam. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Siapa dia Ubay bin Ka'ab? Salah seorang ahli tafsir pun salah seorang ahli tafsir badan penulisan Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Dia kata ini salah seorang penulis wahyu. Itu lagi dalam buku sebut. Ketua dia siapa? Pengurusi dia siapa? Pengurusi dia seorang sahabat Nabi yang lain, namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini pengurusi atau apa? Ubay bin Ka'ab ahli tafsir. Termasuk seorang ahli tafsir Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Tak, ini pengurusi pun jadi JK. Patut betul lah jadi pengurusi itulah. Kita
Kita kalau fikir, apa kalau Sayyidina Ali tak jadi pengurusi? Sayyidina Ali menteri kanan. Menteri kanan Nabi ni 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Bukan Malaysia jadi menteri kanan. Nabi kajian Nabi dulu pada menteri kanan 4 orang. Kan? Jadi kenapa menteri kanan tak pegang pengurusi atau kuasa pengurusan Al-Quran? Kan? Diberi kepada sahabat lain yang bukan menteri pun. Zaid bin Zabit menteri bagi kat dia, pasal dia adalah penulis wahyu Nabi SAW yang terbaik. Nampak? Tengok Nabi letak seseorang itu di tempatnya untuk memegang sesuatu jawatan, bukan minta tak muatnya. Tak tu sebab Nabi dah beritahu dalam hadis, idza usidal umur ila ghairi ahli fantazirus sa'. Bila satu urusan diserah pada bukan ahli dia, maka tunggulah saat hancur lagi. Tu cerita sikit lah pasal Umar bin Khattab. Orang tanya kan, tak cerita kata Sayyidina Ali ada tak kuasa, Abu Bakar dia tak kuasa pengurusi Zaid bin Sabit. Besar benar Zaid bin Sabit ni. Budak-budak sekarang dia suka bertanya. Dia suka bertanya, suka mempersoal, suka berbahas budak-budak sekarang. Jadi kita kena jawab. Boleh kata ikut cakap abah. Kalau kamu tak ikut cakap abah, kamu kan abah. Tak main. Sekarang ni ayat macam tu tak main sekarang. Budak tak ada tema. Budak sekarang corek tuan ni. Kan zaman kita kecil-kecil. Budak-budak tu. Jangan panjat pokok tu. Dulu. Sekarang jangan panjat pokok tu. Dia tanya, abang kenapa tak bagi alung panjat pokok tu? Sebab apa? Nampak. Dia nak tahu sebab kenapa dilarang panjat pokok. Sekarang ni budak. Jadi kita kena tahu apa sebab Ubay bin Ka'ab jadi AJK, apa sebab Sayyidina Ali jadi AJK, kenapa Zaid bin Sabit jadi pengurusi pada tulisan wahyu, pada tulisan Al-Quran. Itu cerita Baik, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menyebutkan annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia. Ubay bin Ka'ab menceritakan sebab-sebab turun ayat qul huwallahu ahad. Sebab nuzul, sebab turun ayat. Sebab turun surah qul huwallahu, surah Al-Ikhlas apa sebab turunnya? Annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang musyrik berminta kepada Rasulullah SAW, unsub lana rabbaka, unsub lana rabbaka, sifatkanlah Tuhanmu kepada kami. Kerana persangkaan mereka Tuhan Muhammad itu macam berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi mereka minta, cuba tunjuk macam mana rupa Tuhan ni yang Muhammad. Dia tinggi ke, dia rendah ke, dia besar ke, dia kecil ke, dia kurus ke, dia gemuk ke, kepala berapa, 2 ke 3 ke. Sebab mereka sangka Tuhan Muhammad itu macam Tuhan mereka Lata Uzzamanat. Jadi fa'anzalallahu, maka Allah SWT menurunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad, sampai habis ayat surah Al-Ikhlas. Yang akhir sekali tu yang menjawab pertanyaan orang kafir musyrik. Apa dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak akan bersamaan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu jua pun. Jadi jangan kamu anggap Tuhan itu, Allah itu macam Tuhan-Tuhan yang kamu sembah, macam berhala yang kamu sembah. Allah Ta'ala itu tidak akan sama dengan makhluk. Inilah dalil sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Itu dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim. Baik, kita teruskan. Ijma' Allah, umat telah ijma', umat Islam telah ijma' yang mengatakan bahawa Allah SWT bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Itu jelas.
Dalil akli ataupun burhan, dia dalil akli, dalil secara akal. Jika Allah SWT serupa dengan sesuatu yang baharu dari makhluk, tentu Allah SWT juga adalah baharu dari makhluk. Ia adalah mustahil. Kerana dengan sifat qidam dan baqa yang dimiliki oleh Allah SWT, ia membuktikan bahawa Allah Ta'ala bukan makhluk. Jadi bila Allah Ta'ala itu adalah Tuhan, tentulah mestilah dia tak sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, dia pun makhluk lah. Mestilah dia cipta dia pula. Begitu. Dan makhluk tidak ada sifat qidam dan baqa. Makhluk ini sifat dia hadis, baharu. Baqa, lawan baqa apa? Binasa. Halak. Kan? Makhluk satu masa makhluk itu baru. Dan satu masa dia akan, kalau bahasa sastranya sirna, kan? Dia akan terhapus. Dia akan hilang. Dia akan menguyup, raib. Dia akan, kalau hidup dia akan mati. Dia tidak akan kekal selama-lamanya. Hatta Nabi Khidir alaihissalam itu pun akan menemui kematiannya pada satu masa akan datang, betul sebelum berlakunya peristiwa kiamat. Itu pandangan ulama-ulama, kebanyakan ulama al-sunnah wal jamaah. Mereka percaya, ulama al-sunnah wal jamaah kebanyakannya percaya Nabi Khidir masih hidup. Kerana banyak kisah-kisah yang berlaku pada zaman Nabi, ada zaman sahabat ada. Ada juga yang berpendapat Nabi Khidir telah wafat. Ada hujah mereka pula. Ini. Namun ianya perkara khilaf dalam akidah. Rosak ke akidah kalau kita tak percaya Nabi Khidir kita tak percaya Nabi Khidir masih hidup. Tak percaya, saya tak percaya Nabi Khidir hidup. Dah mati dah wafat dah. Rosak tak akidah dia? Terkeluar tak dari Islam? Tidak. Tak terkeluar dari Islam. Begitu juga orang yang percaya Nabi Khidir masih hidup, sama tak? Saya percaya Ustaz Nabi Khidir masih hidup. Banyak dah kisah-kisah kita ketahui. Malah sampai ini pun ada orang-orang tertentu yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Saya percaya Nabi Khidir alaihissalam belum mati. Rosak tak akidah dia kalau dia percaya Nabi Khidir masih hidup? Tak rosak akidah. Nampak kan? Benda khilaf dalam akidah. Tak rosak akidah. Yang rosak akidah perkara yang usul, perkara yang asas dalam akidah. Contoh macam percaya pada Nabi. Tu kita percaya ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Rosak akidah kita. Nabi dah terang menyebut la Rasulullah wala Nabi ba'di. Tak ada Rasul dan Nabi selepas itu. Tiba-tiba kita percaya pula ada Nabi selepas Rasulullah SAW. Ada Nabi, ada Nabi itu untuk orang Melayu. Laki perempuan, laki seorang, perempuan seorang. Habis. Rosak akidah itu. Wallahu a'lam. Baik. Kesimpulan setelah diketahui dengan yakin bahawa telah sabit tetap dan nyata bahawa Rasulullah bersifat dengan sifat mukhalafatu lil hawadith, yang Allah sama sekali tidak berusukur dengan segala yang baru atau yang makhluk melalui dalil naqli, nas dan dalil akal. Maka mustahillah sifat mumatsalah lil hawadith itu serupa dengan segala yang baru yang makhluk atasnya. Nampak? Itu kesimpulan ini. Tapi dimuatkan di sini dalam nota kaki kitab ni. Faedah cara menghindari bisikan iblis dan syaitan. Dalam kitab Tuhfah Al-Murid Mushaf 77 dan Syarah Tijan Ad-Dararain Mushaf 9 disebutkan bahawa jika ada bisikan iblis atau syaitan yang cuba mengganggu fikiran dengan katanya jika Allah Ta'ala bukan jirim, jirman, dan bukan juga sifat ardhan, bukan seluruhnya kullan, dan bukan juga sebahagian dari juz'an, bagaimana hakikat Allah SWT itu? Dan jawab dengan ada seorang pun yang tahu perkara ini melainkan Allah SWT yang maha mengetahui dan bijaksana. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un. Surah Al-Azim, dia satu pun yang serupa dengan ini zatnya, sifatnya dan takbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat 11 surah Asy-Syura. Ayat ini jelas adalah ayat yang paling jelas dan paling terang dalam mentazihkan Allah Ta'ala akan memberi keutamaan dalam menolak penyurupan sesuatu pun dengan Allah. Lafaz laisa di sini membawa makna menafikan atau menolak. Huruf kaf dalam kamitslihi menyerupai tambahan zaidah yang membawa maksud
penegasan tauhid. Lafaz syai' pun berbentuk nakirah. Itu setiap benda yang umum pada jenisnya. Allah Ta'ala tidak mentakdirkan, mengkhususkan yang umum mengkhususkan menolak asyibu serupa dengannya dengan jenis tertentu daripada jenis-jenis al-hadithat. Ini makhluk-makhluk. Oleh itu, penafsiran pada lafaz syai' pun dalam ayat ini membawa kepada makna menafikan secara umum dan secara khusus bentuk jawapan sekalipun dengan Allah SWT. Sampai itu nak tahu bahawa sebenarnya sehebat mana ilmu yang ada pada manusia, bahkan malaikat sekalipun dia akan dapat memahami hakikat sebenar Allah SWT. Hakikat Allah SWT itu hanya Allah Ta'ala juga yang maha mengetahui. Kita tak boleh korek. Ilmu itu tak sampai. Kalau ada pun itu bukan datang dari Allah, itu datang dari syaitan. Sebenarnya disebutkan dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi. Itu dia. Baik. Faedah kebaikan memahami sifat mukhalafatul ta'ala al-hawadith. Orang yang memahami sifat mukhalafatul ta'ala al-hawadith dengan benar akan selamat daripada dua fitnah. Itu fitnah di dunia berupa dajjal dan fitnah di akhirat. Apa dia fitnah dajjal? Dinyatakan otak kaki di bawah itu. Dajjal adalah seorang pemuda tidak berjanggut dan tidak berbisai. Itu mata sebelah kiri, seolah mata kiri itu tidak ada. Mata sebelah kanan bercampur dengan darah dan ditutupi dengan kulit yang tebal. Antara kedua mata yang bertulis kafir. Orang yang beriman sama ada boleh baca atau tidak dapat membaca tulisan itu. Tubuhnya gemuk, tingginya 80 hasta, lebar antara kedua bahu yang 30 hasta, lebar dahinya 2 hasta. Terdapat tanduk yang pecah di kepalanya dan dari situlah olah-olah akan keluar. Rambutnya seperti ranting-ranting pokok dan salah satu tangan yang lebih panjang daripada dari yang lain. Wallahu a'lam. Ini bahasa modelnya dikatakan deskripsi, gambaran Dajjal tu macam mana ni dia terangkan. Tapi hakikat ni kita tak tahu sebab kita belum sampai dan belum bertemu Dajjal yang sebenar. Wallahu a'lam. Jadi orang yang memahami sifat mukhalafatul hawadits ni dia akan faham bila Dajjal mengajak manusia yang sedang kebuluran. Kata kamu boleh, aku boleh beri kamu makanan, minuman yang boleh menghilangkan kebuluran kamu dengan satu syarat. Apa dia? Kamu kena akui aku Tuhan kamu. Jadi kalau orang yang faham ilmu tauhid ni sampai sudah dia tidak akan mengaku Dajjal itu Tuhan, walau lapar macam mana pun. Sebab orang beriman ni makanan dia zikir, zikrullah. Dia tak akan mati, tak akan kebuluran dek kerana tiada makanan, tak. Dan dari segi akidah dia. Tapi kalau akidah kita dah sampai bertanya di mana Allah, aina Allah, Allah Ta'ala Allahu fis sama, habis dah. Bila Dajjal cakap macam tu, kita pun dah pegang percaya tu, oh inilah dia Tuhan aku, habislah. Terperangkaplah kita dalam fitnah Al-Masihud Dajjal, waliyazbillah. Wallahu a'lam. Baik, terlihat tanbih, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar menafikan 3 perkara berkaitan dengan Allah SWT. Apa dia yang pertama? Tidak ada matil, iaitu seperti atau yang betul-betul sama semula sifatnya dengan selain Allah SWT. Tak ada. Kita percaya berpegang bahawa tidak ada apa pun yang akan serupa dengan Allah SWT. Tak ada. Gagah macam mana pun dia takkan sama. Kamu bukan Tuhan kamu. Kamu betul kamu sanggup kebulur, sanggup tak makan kan? Kamu kan kebuluran, kelaparan, kamu lapar nak makan, boleh, aku boleh bagi kamu makanan apa yang kamu nak, dengan syarat kamu akui aku sebagai Tuhan. Ini dah orang Dajjal. Kalau kita akidah kita daripada awal dah rosak, memang kita ribut lah. Sebab kita percaya ini dia Tuhan kita. Sebab dia ada sifatnya, ada mata pun semua. Dalam diri kita tak ada kepercayaan bahawa Allah Ta'ala itu takkan sama dengan makhluk. Tak ada kepercayaan tu. Tapi kalau kita ada, pergilah kamu Dajjal, hasutlah orang lain, jangan hasut kami. Kami tidak akan termakan hasutan kamu. Baik, kalau begitu kebulurlah kau, kamu semua sampai mati. Tak apa, kami terima, kami reda.
Kami tak makan pun tak apa, kami lapar dahaga pun tak apa, kami ada zikrullah sebagai makanan kami. Tapi berapa ramai waktu itu yang boleh bersuara macam tu depan Dajjal? Ramainya yang terperangkap dengan fitnah Dajjal, tapi ikut Dajjal. Habis. Itu dia disuruhkan membaca ayat pertama ke-10 yang pertama dan awal surah Al-Kahfi untuk mengelakkan fitnah Dajjal. Dalam keadaan sekarang, bacalah surah Al-Mulk sekurang-kurangnya sekali sehari. Sebab wabak ini juga adalah salah satu fitnah akhir zaman, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa saya tak betul, dengarlah ceramah Ustaz Hanafi Abdul Razak, Ustaz Auni Muhammad. Dengarlah ceramah mereka, apa yang mereka terangkan tentang COVID-19 ni. Tapi bila ada yang cuba dedahkan, dianggap salah, ditahan, disoal siasat. Kita buat apa boleh orang buat kerja, kita tak ada salah boleh. Tapi siapa yang panas punggung hingga membuat laporan polis mengatakan apa yang ditulis oleh doktor itu tak betul, yang ditulis oleh doktor itu, itulah dia. Itulah dia sebenarnya. Jadi tuan-tuan, tonton, silalah tonton ceramah Ustaz Auni Muhammad, ceramah Ustaz Hanafi Razak tentang COVID-19. Apa sebenarnya COVID-19 ni? Sebelum Dajjal memunculkan dirinya secara zahir, datang benda-benda lain dulu, antaranya ini COVID-19 ni. Itu dia. Wallahualam. Baik, yang kedua, tidak ada syabih, iaitu serupa atau yang sama dengan selainnya walaupun hanya satu sifat. Takkan ada. Kerana Ahlussunnah wal Jamaah menolak kepercayaan mentashbihkan Tuhan, mentashbihkan Allah dengan sifat makhluk. Tak mungkin. Tak mungkin Allah Ta'ala ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, duduk di atas arash seperti sila lendik, seperti orang bersela. Tak. Ini bukan sifat Allah. Duduk atas langit. Arash duduk mana atas langit? Aina Allah, di mana Allah? Oh, di mana Allah? Fis sama, Allah Ta'ala duduk atas langit. Langit ni ciptaan Allah. Sebelum Allah Ta'ala cipta langit, Allah Ta'ala duduk mana? Allah Ta'ala duduk di Al-Makanul Adami, tempat yang tak ada. Baik. Macam mana tempat yang tak ada tu? Cerita sikit. Apa dia tempat yang tak ada? Semua tempat ada. Cuba kalau orang kata kampung putih tak wujud, tuan-tuan kejut tak? Mesti tak kejutnya. Mana boleh? Kami yang mula-mula teroka kampung ni, daripada rumah biasa, rumah kayu, kerajaan sediakan rumah, sediakan tanah lot untuk kami berkampung di sini. Mana boleh batu putih tak ada, tidak wujud? Tak mungkin. Nampak mana? Semua tempat wujud. Mana boleh ada tempat yang tiada? Al-Makanul Adami, tak masuk akal. Jadi tak masuk akal juga lah Tuhan itu ada tempat. Tempat itu sifat untuk makhluk, bukan sifat untuk Allah. Nampak? Bila kita mengatakan Allah Ta'ala ada makhluk, Allah Ta'ala ada mata, Allah Ta'ala ada tangan, tapi tangan Allah, mata Allah tak sama macam mata makhluk, itulah dia tashbih, mentashbihkan Allah dengan makhluk. Ahlussunnah wal Jamaah tak boleh, tak terima benda ni. Dinafikan. Masih pun dinafikan, syabih pun dinafikan. Yang ketiga, tidak ada nadir, itu sama dengan selainnya dalam banyak sifat dengannya. Nadir pun tak ada, sama dengan Allah Ta'ala dalam banyak sifat dengannya. Makhluk, Allah Ta'ala tu ada sifat makhluk. Macam tadi, dia ada atas langit, bersemayam. Macam kan Allah Ta'ala itu bersemayam seperti raja bersemayam di singgasana. Itu syabih dan nadir. Tak betul lah tuan. Mustahil Allah Ta'ala itu ada mathil, ada syabih, ada nadir dengan makhluk. Mustahil.
bakhil. Itu dia. Wallahu a'lam. Kemudian perkataan yang menunjukkan tanzih. Selalu kita mendengar selepas nama Allah disebut Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala, Azza wa Jalla, Jalla Jalaluhu, Jalla wa Ala, Jalla wa Ula, Jalla Thana'uhu dan lain. Semua ini termasuk dalam fi'lul tanzih. Fi'lul tanzih itu fi'il atau perbuatan menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ta'ala itu menafikan kesamaan Allah dengan makhluk, ternafi. Begitu juga Azza wa Jalla, sama. Makhluk tidak ada Azza wa Jalla, tak ada. Makhluk tak ada Jalla Jalaluhu, tak ada. Makhluk tidak ada Jalla wa Ula, tak ada. Makhluk tidak ada Jalla Sya'nuhu, Thana'uhu, tak ada. Ini semua adalah Allah Ta'ala, bukan makhluk dia. Itu yang dikatakan fi'lul tanzih. Fi'il perbuatan yang menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Wallahu a'lam. Habis kita. Betul masuk Isyak. Kita puasa jaga SOP. SOP terbaru. Kuliah Maghrib boleh teruskan di mana-mana masjid surau, hanya setakat waktu Isyak sahaja. Hanya setakat masuknya waktu Isyak. Berhenti. Kalau subuh, kuliah subuh 30 minit selepas selesai sembahyang subuh. Itu dah ditetapkan. Jadi kena ikutlah. Kalau sebelum ni tak apalah, dah sikit lagi. Tajak lagi 10 minit, 5 minit, pukul 9 kita sembahyang Isyak dulu kan. Lah ni tak boleh. Masjid tak boleh, so tak boleh, jadi kena ikut SOP. Tak apa. Itu kebaikan kita juga. Dan kita terima kerana ada kaedah fiqh di situ. Jadi tuan-tuan, la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat macam biasa, ini pun jadilah. Jangan tak ada langsung. Kalau tak ada langsung, macam masa PKP tu hari, mengganggu kita. Masjid tutup, surau tutup, kuliah tak ada, sembahyang Jumaat tak ada, sembahyang Jumaat tak ada. Sepi masjid surau kita. Sekarang ni Alhamdulillah, boleh sembahyang Jumaat, boleh sembahyang Jumaat, boleh kuliah, boleh sembahyang, boleh kuliah Maghrib, kuliah subuh, Alhamdulillah. Walaupun tidak seperti biasa, cukuplah apa yang telah diizinkan oleh pihak berkuasa agama. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada bulan kita akan datang, itu pada 17 hari 17 Mac 2021 akan sambung dengan episod 131. Akidah selamat jika tinggalkan 4 perkara. Aina di mana, kaifa bagaimana, mata bila, dan kam berapa. Kerana 4 perkara ini hanya melibatkan makhluk, bukan Allah SWT. Apakah huraian? Kita akan huraian ini InsyaAllah pada bulan kita akan datang 17 maka saya 17 Mac 2021 InsyaAllah kita akan huraikan apa yang disebutkan tadi. Jadi itulah dia sebab kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa sebab kongsikan pada malam ini dan manfaat kita bersama boleh kita akan perbuatan kita. Baik itu dalam mati yang berkata Allah SWT, yang berkata semua sahabat yang kita kapan di dunia sampai akhirat. Dan kalau apa-apa yang sampaikan kuliah ini yang terkesan bahasa telah diujar sebagai semua umat Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan kaumnya sekalian, Allah sekalian, insyaAllah. Saya ucapkan kepada tuan-tuan sekalian, selamat menyambut peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj Nabi SAW. Dan peristiwa ini memberi pengajaran dan iktibar kepada kita dalam kehidupan insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala aku qul hadza wa azim li wa lakum. Dan kita mudah-mudahan kita dengan tasbih al-kafarah as-salawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arham jama'an hadza jama'an tawaffarna ba'dihi tawaffarna ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim.
اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسر عليهم من خلاف يا فخار جبار لقيم يا الله يا الله يا الله. اللهم منزل الكتاب ويا مجرى السحاب ويزمع الأحزاب يهزمهم وصلهم بفضل النسوس الرحمن الرحيم. ربنا زدهم وزارا فما يقرب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والنقام خصوصا فيروس الكورونا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعانا ومجلسنا وعلمنا ولقاءنا وعملنا في هذه الليلة المباركة بشر رجب المبارك إنك السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك تتوب علينا فيها سبحانك اللهم تحيتنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل كريم بالله التوفيق والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.